Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang kembali kepada cerita hospital. Sama juga macam cerita hospital yang sebelum ni, Abang berat hati nak beritahu di mana lokasinya. Tapi Abang bagi clue sedikit adalah hospital ni sangat dekat dengan Abang. Jadi sama ada dari kampung Abang yang terletak dekat Negeri Sembilan ataupun rumah abang sendiri yang terletak dekat negeri Melaka. Salah satunya. Jadi ada dua clue je kat sini. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita seram sekali lagi daripada hospital. Tapi kali ini dekat wad kanak-kanak. Abang mulakan dengan A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang disampaikan ni adalah tentang kisah seorang nurse yang ada dekat hospital wad kanak-kanak dekat satu hospital yang bernama Siti. Sebenarnya bukanlah Siti yang sampaikan cerita ni pada abang, tapi adik Siti yang ceritakan dekat abang. Dia kata ini adalah pengalaman kakak dia. Kakak dia memang kerjanya sebagai seorang nurse, memang tak sempat-sempatlah nak sampaikan cerita pada abang. Jadi dia ceritakan kisah pengalaman dia ni kepada adiknya, dan adiknya ceritakan kepada abang. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Kisah yang pertama, hari ni ada 4 kisah. Kisah yang pertama berlaku pada tahun 2021. Pada waktu tu memang tengah hangat-hangat COVID. Kakak dia yang bernama Siti ni bekerja dekat satu hospital, ditugaskan dekat kawasan wad kanak-kanak. Nampaknya macam wad kanak-kanak adalah wad yang sangat gembira, sangat yang boleh katakan akan seorang yang tidak ada dosa, yang tulus, yang ikhlas. Tapi ingatkan tak ada gangguan. Salah. Dekat wad kanak-kanak juga kadang-kadang ada gangguan-gangguan. Termasuk dengan 4 cerita kali ini, keempat-empatnya datang daripada wad kanak-kanak. Pada tahun 2021, tengah-tengah semua orang hangat COVID ni, tiba-tiba pada satu malam, datang seorang pesakit dimasukkan ke hospital itu kerana ada masalah yang sangat serius yang berkaitan dengan pernafasan. Budak tu, mula-mula dia masuk memang tak ada masalah. Doktor dengan nurse cek macam-macam lah, buat prosedur-prosedur yang sepatutnya. Cuma yang menjadi keseramannya adalah nama budak tu, iaitu Azazil. Semua orang, kalau kita di kalangan umat Islam, memang tahu sangat dekat dengan nama Azazil. Sebab nama Azazil adalah nama, kalau tak silap abang, ada sama ada malaikat ataupun jin. Dia adalah ketua kepada seluruh malaikat pada zaman sebelum zaman Nabi Adam, yang mana dia diturunkan ke bumi daripada syurga kerana dia tidak mahu menghormati Nabi Adam, tidak mahu memberikan perhormatan yang sepatutnya, yang seperti Allah suruh. Kalau dalam agama Kristian, dia ada juga dipanggil sebagai fallen angel. Tapi dalam agama Islam, kita panggil dia nama Azazil. Mula-mula masa budak ni masuk dekat wad tu, seluruh wad termasuk doktor dan juga nurse agak terkebil-kebil bila tengok nama budak ni. Kenapa nama dia Azazil? Mak bapak dia dah kenapa letak nama Azazil? Memang tak ada nama lain, letak nama Ali ke Ahmad ke. Kalau yang sedap sekarang, betul nama Muhammad. Kenapa dia letakkan nama Azazil? Nak pula orang yang letakkan ni adalah keluarga daripada orang Islam yang memang tahu tentang sejarah asalnya Azazil. Tapi tak kisahlah, itu memang tak jadi masalah. Walaupun apa pun nama yang datang ke hospital tu, mereka tetap terima dengan hati yang terbuka. Jadi budak tu telah diperiksa seperti prosedur yang sebelumnya diamalkan untuk budak-budak yang lain. Cuma budak ni ada masalah yang kritikal, iaitu berkaitan dengan sistem pernafasannya memang tak berapa nak elok. Dan budak tu telah diberikan bantuan pernafasan di samping dengan ubat-ubat sementara nak tunggu besok paginya. Jadi pada waktu tu dia kata budak tu telah disediakan laporan kesihatan pada malam itu juga, sebab pada besok paginya doktor nak cek budak ni punya tahap kesihatan. Malam tu beberapa orang nurse telah bertungkus lumus untuk memeriksa budak ini dan menyediakan laporan yang sepatutnya untuk budak ni. Antara yang menyediakan laporan ni adalah Siti, kakak kepada si pencerita. Pada malam pertama, Azazil ada dekat dalam, abang pula seram sebut nama tu. Pada malam pertama, Azazil ada dekat wad tu, tak ada masalah. Tapi kejadian pelik berlaku pada malam yang kedua.
Selepas keesokan harinya, budak tu telah diperiksa dan keadaan budak tu memang sangat-sangat tak mengizinkan. Ada banyak penyakit, iaitu penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, dan budak tu telah ditahan di dalam ward bagi mendapatkan rawatan dalam satu tempoh jangka yang agak lama. Pada malam kedua, budak tu ada dekat situ, berlaku satu peristiwa yang sangat susah nak dijelaskan dan sangat luar biasa. Pada waktu tu, Siti dan kawan-kawannya bertugas macam biasa sebagai nurse di ward kanak-kanak. Waktu yang kes ni berlaku lebih kurang pukul 2 pagi. Sewaktu tu memang kesemua pesakit sudah pun tidur. Ada beberapa pesakit yang telah diberikan bantuan pernafasan di atas masalah-masalah yang sangat kritikal, termasuk si Azazil. Tapi pada malam tu tak ada seorang pun di kalangan nurse ataupun doktor yang bertugas telah membuat kerja untuk menyediakan laporan. Tak ada. Jadi lebih kurang pukul 2 disebabkan tak ada pesakit pun dah tidur dan tak ada kerja-kerja yang terlalu berat atau terlalu penting nak dilakukan. Selalunya nurse-nurse tu akan mengambil masa untuk berehat, tapi bukanlah tidur, hanya menyandarkan badan dekat kerusi. Selalunya nurse-nurse memang susah untuk duduk sebab mereka banyak sangat tugas untuk menjaga keselamatan pesakit. Tapi pada malam tu disebabkan semuanya dalam keadaan aman-aman aja, jadi nurse-nurse pun boleh berehat. Tengah-tengah dia orang berehat, tiba-tiba mesin printer berbunyi dalam keadaan yang sangat kuat, lebih kuat daripada keadaan biasanya, dan mesin printer tu telah memprint sesuatu. Tapi disebabkan mesin printer tu bunyinya terlalu kuat, menyebabkan semua nurse yang ada dekat kawasan kaunter jadi terkejut dan mereka semua lari, termasuk Siti. Lari daripada kaunter tu sebab benda ni tak pernah berlaku. Printer tu bergerak secara sendiri. Jadi mereka menjauhi printer tu dan tengok daripada jauh apa yang printer tu printkan. Selepas habis printer tu printkan beberapa helai kertas, mereka semua rasa macam, kenapa printer tu, berfikir-fikirlah kenapa printer tu boleh berbunyi secara tiba-tiba. Kenapa? Apa sebabnya? Mungkin ada laporan sebelum ni, doktor telah buat laporan dan telah settingkan untuk print pada waktu tersebut. Tapi benda tu masih lagi tergantung, tak tahu apa sebabnya. Jadi selepas printer tu printkan semua kertas-kertas yang dia print pada waktu tu, nurse-nurse ni mula mendekatkan diri, memberanikan diri untuk dekat printer tu dan tengok apa sebenarnya yang diprintkan pada komputer tu. Dan memang sesuatu yang sangat mengejutkan bila mereka tengok benda yang diprint daripada printer tu adalah nama Azazil. Azazil. Banyak kali print tu di printerku diprintkan kertas-kertas yang nama Azazil sama. Jadi mereka semua sebenarnya bertenang. Sebagai seorang nurse tak boleh cepat gelabah. Diorang bertenang dan diorang cek history ataupun printer tu mestilah ada sebelum tu siapa yang print, kenapa print, pukul berapa print, orang panggil history lah kan, dekat dalam komputer tempat printer tu. Cek punya cek, gali punya gali pada malam yang sama juga sebab diorang ni tak nak gelabah, nak berfikiran sentiasa positif. Ini semua mesti tersalah printer agaknya lah. Tapi selepas mereka gali punya gali, cari mana datangnya puncanya printer tu tiba-tiba print nama Azazil, nama yang sama, tapi tak jumpa. Tak ada pun tanda-tanda yang menunjukkan ada orang print nama Azazil ataupun settingkan printer tu untuk print nama Azazil banyak kali. Memang tak ada. Dan esok paginya kisah ni diceritakan kepada semua nurse. Mana tahu malam-malam sebelumnya atau malam-malam 10 tahun yang lepas printer pernah berlaku kejadian seperti itu. Sebenarnya pernah berlaku dulu. Waktu 10 tahun yang lepas, printer bergerak sendiri dan juga mesin photostat bergerak sendiri bila ada seorang budak yang masuk ke dalam printer, masuk dekat dalam waktu budak tu mempunyai saka. Tapi adakah Azazil punya saka? Benda tu tak dapat jawapan sampailah Azazil sihat dan keluar. Cuma mungkin mereka beranggapan ini adalah berpunca daripada nama Azazil itu sendiri.
Kisah kedua berlaku tahun 2021. Pada waktu tu memang tengah hangat betul-betul kawasan COVID ni. Jadi banyaklah ward-ward di luar hospital yang dibuka untuk menampung pesakit-pesakit COVID. Dan Siti, hospital tempat Siti bekerja pun telah membuka beberapa ward di luar kawasan hospital untuk menampung pesakit-pesakit COVID. Cumanya di kalangan kanak-kanak dan ibu-ibu yang mengandung, untuk mengelakkan daripada penyakit COVID itu tersebar ataupun menjangkit ke dalam hospital bahaya. Jadi diorang letakkan sesuatu ward tu di luar. Dan kisah ini berlaku pada salah satu ward kanak-kanak yang terletak di luar daripada kawasan hospital. Macam biasa, macam yang kita tengok sebelum-sebelum ni, ward-ward COVID selalunya sangat ketat kawalannya. Seluruh kawasan ward telah dilitupi dengan plastik. Dan pesakit-pesakit yang nak keluar daripada kawasan ward COVID bukanlah senang-senang nak keluar. Memang susah prosedurnya untuk mengelakkan daripada penyakit itu tersebar keluar. Ceritanya pada satu malam berlaku sesuatu yang sangat di luar dugaan dan susah nak dijelaskan. Pada waktu tu semua pesakit telah pun tidur. Ada beberapa orang pesakit yang memang dalam keadaan kritikal. Kesian sebab semuanya terdiri daripada ibu mengandung dan kanak-kanak. Jadi bila semua pesakit dah tidur, dah berehat dekat tempat masing-masing, nurse ni yang daripada tadi pakai PPA, kalau tak silap abang kan, dia punya pakaian yang bertutup litup tu, itulah masanya dia orang nak merehatkan diri. Walaupun dia orang tak dapat nak melepaskan pakaian tu, tetap juga dia orang perlu berehat. Kejadian ni berlaku lebih kurang pukul 3 pagi. Pada waktu tu, nurse-nurse yang bertugas lebih kurang 3 orang termasuk Siti berehat, mendapatkan rehat yang cukup lah. Berbaring, bukannya tidur apa pun. Baring dekat tempat kursi-kursi, menyandar je lah. Sambil-sambil tengok, menjengah-jengah ke arah pesakit. Tiba-tiba tengah dia orang berehat, dekat dalam kawasan ward luar hospital yang memang tertutup dengan plastik, yang memang susah nak keluar masuk, tiba-tiba dia orang nampak, bukan dia orang nampak, dia orang dengar bunyi tapak kaki mundar-mandir dekat depan kawasan kaunter. Mula-mula dia orang ingatkan budak-budak sebabkan tak nampak orang yang berjalan. Kalau orang dewasa yang mundar-mandir depan kawasan kaunter, memang kita boleh nampak sebab dia tinggi lebih daripada kaunter. Jadi dia orang fikir mungkinlah budak-budak yang berjalan-jalan ni dengan tapak kaki. Sebabnya nurse-nurse ni semua bukan tidur, berjaga. Jadi dia orang pun bila dengar benda tapak kaki mundar-mandir, dia orang pun menjengah lah dekat kawasan kaunter tu. Dengan kata lain, bangun tengok siapa pula yang mundar-mandir depan kaunter ni. Tapi bunyilah dia orang terkejut. Tak ada siapa pun ada dekat depan kaunter tu. Tapi bunyi tapak kaki tu tetap berbunyi kelepak-kelepuk, kelepak-kelepuk. Lepas tu datang plak-kelepuk, kelepak-kelepuk. Waktu tu dia orang bertiga berpandang satu sama lain. Sebab diorang tak tahu apa benda yang berjalan dekat depan kaunter. Nak kata ada budak tak ada. Nak kata ada orang memang dah tak ada. Tapi tetap bunyi tapak kaki masih lagi berbunyi. Pada waktu tu diorang pegang tangan satu sama lain. Sama-sama selawat. Sama-sama sebut Allahu Akbar. Selang 2-3 minit bunyi tapak kaki tu hilang. Memang hilang tiba-tiba selepas diorang membaca ayat-ayat suci Quran. Dan diorang pun ambil masa ni untuk berehat, bertenang. Mungkin tadi diorang kata sebab diorang terlalu penat, perasaan yang terlalu penat, jadi menyebabkan diorang kadang-kadangnya bunyi mungkin bunyi gendang ke bunyi apa, bunyinya seperti tapak kasut. Jadi handle pula orang-orang yang kena COVID kan. Jadi macam-macam lah dia punya halusinasinya mungkin agak tinggi. Itulah dia yang diorang fikirkan. Tengah diorang berehat-rehat pada waktu tu, selepas berdebar-debar tadi ada gangguan-gangguan tapak kaki, tiba-tiba dia orang diganggu sekali lagi dengan sesuatu yang tak masuk akal. Bunyi orang ketuk pada meja kaunter. Padahal dia orang betul-betul ada depan meja kaunter. Tapi bunyi ketuk tu bunyi tak 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 dari depan, betul-betul dari depan salah seorang nurse yang bertugas. Ketiga-tiga diorang pada waktu tu berpandangan satu sama lain. Diorang mula mendekatkan diri, duduk rapat-rapat. Sebab tak tahu nak buat apa. Nak kata ada orang, tak ada orang. Jadi diorang pun diam je lah. Tengoklah. Jadi bacalah apa yang patut ni. Tapi bunyi ketukan tu makin... Mula-mula pertama diorang ingat sebagai tak sengaja ataupun sengaja nak dengki. Tapi rupanya bunyi ketukan tu berlanjutan kedua kalinya. Dah 2 kali ketukan. Tadi yang pertama, ni yang kedua. Dia dah keseram lah. Siapa pula yang ketuk ni?
Tiba-tiba ketukan disusuli dengan ketukan yang ketiga. Sampai ketukan tu berlaku 5 kali. Dan selepas ketukan 5 kali, barulah hilang. Dan jam menunjukkan pukul 4 pagi. Waktu tu tak ada seorang pesakit pun yang keluar daripada ward. Sebab ward memang dijaga, dikawal dengan sangat ketat. Mustahil ada orang keluar. Dan diorang mengalami 2 peristiwa pelik pada waktu tu, iaitu orang berjalan depan kaunter dan juga kaunter yang diketuk. Besok paginya, orang yang menggantikan shift diorang untuk malam-malam seterusnya, semuanya kena dengki dengan benda yang sama. Ketukan dengan bunyi tapak kaki berjalan. Tapi tak ada siapa pun nampak apa sebenarnya yang mengetuk dan juga siapa yang berjalan depan kaunter. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2002. Masih lagi kisah Siti dan kawan-kawannya. Pada waktu ni, untuk cerita yang ketiga, bukan Siti yang kena ganggu, tapi doktor yang bertugas malam pada waktu tu. Dan pada waktu tu masih lagi berlaku dekat kawasan wad kanak-kanak. Pada waktu tu dia kata zaman 2022 kes COVID dah semakin okey, dah semakin baik. Wad-wad COVID pun sudah ditutup. Jadi kebanyakan daripada penyakit yang kena COVID semuanya ditempatkan dekat dalam wad-wad yang ada dekat dalam hospital, termasuk jugalah kanak-kanak. Dengan kata lain, senanglah nak pantau. Dan disebabkan pada malam tu tak banyak pesakit yang ada. Ada lebih kurang 2-3 pesakit aja yang agak kritikal yang perlu mendapatkan pengawasan pihak hospital yang ada dalam wad kanak-kanak. Jadi dengan kata lain, doktor yang bertugas pada malam tu tak dahlah ramai. Ada seorang. Nak pula doktor perempuan, dan doktor tu pula doktor yang baru bertugas. Jadi doktor ni tak berapa nak faham sangat dengan situasi keseraman hospital tu, sebab kebanyakan daripada doktor memang sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sempatlah nak fikir apa benda-benda yang patut-patut, yang tak patut ni. Jadi diorang ni memang fokus kepada tugas, nak pada doktor-doktor yang baru. Okey, ceritanya pada satu malam ada doktor tu bertugas. Waktu doktor tu tengah mundar-mandir tengok pesakit-pesakit kanak-kanak ni, sempat juga nurse iaitu kakak senior kepada Siti bagi tahu dengan doktor ni, doktor, nanti kalau nak sembahyang isyak jangan pergi seorang-seorang tau, pergi dengan saya ataupun pergi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi doktor tu tanyalah kenapa tak boleh pergi seorang-seorang. Bukan apa, dia kata kawasan wad ni walaupun wad kanak-kanak, tapi tetap juga banyak peristiwa-peristiwa menyeramkan. Jadi tak naklah doktor tiba-tiba rasa macam huru-hara pula. Tapi doktor tu kata apa? Akak jangan risau kak, saya ni walaupun bertugas sebagai doktor dah biasalah tugas dekat bilik mayat ke bilik mana pun, memang saya jenis yang tahan hati. Tapi bila doktor cakap macam tu, kakak-kakak nurse ni dengar, okeylah, mungkin doktor ni jenis yang berani. Jadi mungkin boleh handle lah setakat menjengah-jengah panggilan misteri, tak ada masalah lah. Kot nampak macam doktor ni macam berani lain macam walaupun perempuan kan. Jadi waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Doktor tu pun nak pergilah sembahyang isyak. Jadi sebelum doktor tu pergi sembahyang isyak, kakak-kakak ni tanyalah termasuk Siti, betul ni tak nak kena teman ni doktor? Betul lah doktor berani? Okey ke tidak ni? Doktor kata jangan risau. Memang bagus. Saya berani. Jadi dia pun bawa lah telekongnya, pergilah sembahyang. Selang lebih kurang 5 minit, 10 minit macam tu, tiba-tiba dengar orang berlari daripada kawasan surau pergi ke kawasan wad. Dan bunyi orang berlari tu macam orang tak pakai kasut. Daripada jauh nampak doktor tu berkibai-kibai dia punya telekong. Agaknya lari sambil seng-seng. Nampaklah dia punya seluar tu kan. Lari. Lepas tu sampai dekat kaunter. Waktu tu masih lagi awal malam, pukul 9, 10 malam macam tu. Jadi waktu tu bila dia dah sampai kat kaunter, muka dia dah pucat lesi. Dia punya nafas turun naik. Jadi dia orang tanya, doktor okey ke tidak ni? Okey ke tidak ni? Kenapa? Nampak cicak ke? Dia kata, kalau cicak saya tak lari macam ni kak. Kalau cicak saya larinya lari-lari anak, lari-lari manja. Ini kalau yang macam ni punya lari maraton bukan cicak kak. Dia kata, oh jadi okey, relax dulu. Kita nak tahu cerita doktor. Lepas doktor tu diberi minum air garam lah. Dia minum air. Jadi doktor tu bertenang. Waktu tu ceritalah. Waktu dia nak sembahyang, dia kata dia nak ambil sembahyang. Waktu dia ambil sembahyang, tak ada apa-apa berlaku. Bila dia angkat takbir, dia dengar macam ada orang masuk dalam surau. Dan dia biar je lah. Mungkin ada nurse-nurse daripada wad lain yang masuk dekat dalam surau. Tapi dia terfikir, setiap wad ataupun setiap level kawasan ada surau-suraunya tersendiri. Jadi dengan kata lain,
surau yang ada dekat kawasan itu adalah digunakan untuk wad-wad sekitar, termasuk wad kanak-kanak. Tapi dia kata, kebanyakan daripada wad kanak-kanak semua dah semayang. Dia pun, okey tak apalah, mungkin makcik cleaner yang nak datang nak bersih-bersihkan surau. Jadi, doktor tu teruskanlah semayang. Waktu dia rukuk, tiba-tiba dia dengar daripada belakang dia, ada orang panggil macam ni. Dek. Waktu tu dia dah meremang dah. Dia kuatkan bacaan. Walaupun dia kata bacaan tak sepatutnya kuat waktu rakaat yang terakhir kan, kata tak sepatutnya kuat, tapi dia pun rasa macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia kuatkan sikit bacaan dan menggigil-gigil ni. Tiba-tiba dengar lagi suara. Dek. Waktu tu suaranya yang tadinya jauh, yang kali kedua suara ni dah makin dekat. Dia kata dia punya meramang tak boleh nak cakap lah, rasa macam nak terbang aja dengan dia punya telekong. Tahan lagi ni sebab tak naklah batalkan sembahyang isyak ni, dah gigih daripada tadi sembahyang kan. Tiba-tiba yang kali ketiga dia bisik kat telinga. Dek. Waktu tu ustazah lah, doktor tu memang tak tunggu lama lah, angkat seng-seng kain, dia pusing belakang. Dia kata kalau ada benda yang duduk menjengah kat belakang, tak kisahlah, dia rempuh aja. Tapi bila dia pandang belakang, memang tak ada siapa-siapa pun. Dia angkat kain, dia keluar daripada surau tu, tak sempat nak habiskan sembahyang isyak, berlari, tak sempat nak ambil kasut, berlari ke kaunter. Jadi sampai kat kaunter, barulah dia tercungap-cungap, diberikan air, barulah dia cerita. Jadi kakak-kakak tu cakap, bukan nak takutkan, tapi hospital ni sebenarnya dah lama kewujudannya. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku dekat kawasan surau tu. Mungkin dulu tu surau, bukan surau. Mungkin dulu adalah wad atau bilik mayat kanak-kanak ke. Tak kisahlah kan. Yang pentingnya kita tak tahu sejarah yang lama-lama tentang hospital ni. Dia kata akak pun baru masuk dekat sini, kawasan ni. Jadi kita orang dah sedia maklum kawasan ni memang ada benda yang tak kena. Jadi ramai juga yang sebenarnya dah terkena. Tapi belum lagi ada yang terkena, dipanggil adik-adik daripada belakang sewaktu tengah semayang. Jadi doktor lah orang pertama yang kena gangguan yang macam tu. Semput doktor tu. Jadi untuk keputusannya, doktor tu tak jadi semayang dekat surau, dia semayang kat kaunter je. Alang-alang kan, dah bertelekong macam tu, air semayang pun belum lagi batal. Sebabnya belum terkentut-kentut lagi, okey lagi lah kan. Jadi semayanglah dekat kaunter tu. Sejak daripada tu, taubat. Siapa-siapa yang nak pergi semayang, semuanya berteman, tak berani. Waktu nak semayang pun, seorang semayang, seorang teman kat belakang. Bukannya semayang serentak berdua untuk keselamatan. Dan kisah yang terakhir adalah kisah keempat daripada Siti dan tak kurang juga seramnya. Kali ini berlaku dekat wad yang sama tahun 2022. Baru lagi lah, lebih kurang setahun yang lepas. Kisahnya pada waktu tu tak ramai pesakit dekat dalam wad kanak-kanak dan ada beberapa orang pesakit sahaja, dan ketiga-tiga keempat-empat pesakit yang ada dalam wad kanak-kanak ni semuanya kritikal dan semuanya ditemani oleh mak-mak masing-masing. Jadi dengan kata lain, budak-budak tu selain mendapat pemantauan daripada pihak hospital, mak dia juga ada. Tujuan mak-mak diminta untuk menjaga anak-anak ni adalah untuk kalau anak ni perlukan bantuan ke, ataupun kita tak tahu kanak-kanak ni kadang-kadang menangis, jadi yang boleh pujuknya adalah ibunya, dan memang ibunya diminta untuk pihak hospital untuk menjaga anak masing-masing. Jadi untuk membantulah melancarkan proses anak-anak di hospital. Jadi pada waktu tu Siti kata semua orang seronok aja bekerja sebab dah lama tak ada peristiwa yang seram-seram. Sebab kali terakhir peristiwa seram yang berlaku dekat situ adalah waktu ustazah salah, waktu doktor tu kena dengki dekat surau. Jadi itu dekat surau, bukan dekat dalam wad kanak-kanak. Tapi tak sangka pada malam tu, kata Siti, berlaku satu peristiwa yang semua orang agak terkejut jugalah. Dalam wad kanak-kanak tu, disebabkan pesakit kanak-kanak tu tak ramai, semua pesakit-pesakit telah dikumpulkan dekat dalam satu kawasan. Jadi ada beberapa ruang di kawasan wad kanak-kanak tu kosong, tak ada orang, sebab untuk memudahkan proses pemantauan kanak-kanak ni. Jadi semuanya kanak-kanak yang kritikal yang ada dekat hospital pada waktu tu memang betul-betul letaknya dekat depan kaunter kanak-kanak. Salah, depan kaunter nurse. Dengan kata lain, kalau menjerit je mak ayah, ayah tak ada kat situ. Jadi bila mak tu menjerit, nurse boleh terus pergi, doktor boleh terus pergi. Ceritanya, waktu tu pukul 3 pagi.
3 pagi. Waktu 3 pagi pada waktu tu, semua orang tengah berehat-rehat macam biasalah. Pesakit dah tidur. Nurse-nurse ni semua mesti bersandar lah. Ada yang buat laporan, ada yang buat cek ubat punya stok. Apa-apa kerja untuk bagi melancarkan proses untuk esok paginya. Jadi tengah-tengah rehat, buat kerja sambil-sambil tu dengan lagu Korea. Ada yang tengah tengok TV. Kat situ kan ada TV kan. Tiba-tiba dengar satu suara. Mak pesakit menjerit. "Doktor, anak saya nak mati!" Sekuat-kuatnya. Mak pesakit tu menjerit. Jadi, bunyi mak tu menjerit adalah datangnya daripada ruang yang paling kanan sekali dekat ward tu. Dengan kata lain, dekat situ sebenarnya tak ada satu pesakit pun. Semua pesakit-pesakit telah dipindahkan dekat depan kaunter tadi kan. Tapi memang sifat sebagai seorang nurse, bila dengar macam tu, kecemasan macam tu, diorang tak fikir tau. Bukan diorang tak boleh berfikir, diorang langsung tak fikir. Yang diorang fikir adalah nak selamatkan orang. Jadi diorang yang bertiga ni, berempat ni yang ada dekat kaunter tu, bila dengar bunyi seorang ibu minta tolong, "Anak saya nak mati," macam tu sekuatnya, empat nurse ni memang tak sempat nak buat apa. Dia terus bangun daripada kaunter, tak bertanya, terus lagi ke arah suara mana datangnya bunyi jeritan tu. Sampai dekat situ, diorang masuk dekat dalam satu kawasan yang gelap. Dengan kata lain, tak ada pun orang dalam tu. Jadi siapa yang panggil? Jadi diorang pun waktu tu dah meremang. Siapa pula yang panggil? Diorang pun balik keluar daripada situ dan pergi ke kaunter. Dan masing-masing berbincang. Betul ke kita dengar suara tu datang daripada ward yang paling kanan? Semua kata ya. Memang bukan daripada ward tengah-tengah. Kalau ward tengah-tengah memang kita semua perasan. Tapi ward paling kanan. Lepas tu dia orang pun kata, memang betul lah. Ada sesuatu yang panggil. Tiba-tiba panggilan kedua. Selang 10-20 minit macam tu. Panggilan kedua. "Nurse, jarum anak saya tercabut." Kalau korang nak pergi, memang tak lah. Nurse tu memang tak pergi. Senyap, buat bodoh, tengok Mr. Bean, tengok cerita Korea, buat tak tahu. Lepas tu, agaknya benda tu dah perasan tahu nurse tu nak kena main. Dia gelak dalam ward yang ketiga tu. Hihihihi. Memang seram gila. Cik baik, abang tak pernah pergi ward kanak-kanak dekat hospital tu. Sebab, yelah tak ada pernah pergi dekat situ. Tapi dia kata, 3 kali malam tu gangguan cukup ngeri, cukup sakit perut. Kali pertama terkena, kali kedua dah berjaga-jaga, kali ketiga digelakkan pula. Memang tahan hatilah orang yang kerja kat hospital ni. Kita yang jaga mak ayah dekat hospital ni pun kadang-kadang kecut perut nak pergi tandas, nak pergi merayau-rayau kan. Tapi dia orang ni memang tak fikir. Kalau abang dah terfikir tau, memang daripada awal-awal orang yang panggil tu tiba-tiba, mesti abang dah meluru. Abang tak meluru ke sana. Memang tahu itu siapa pula yang panggil. Tapi memang sifat nurse kan, doktor, tak kisahlah yang panggil siapa tu, selamatkan selamatkan pesakit dulu. Jadi itu baguslah, memang dia orang sangat-sangat kuat semangat. Terima kasihlah pada semua nurse-nurse, doktor-doktor, petugas-petugas hospital. Korang memang sangat-sangat diberkati Allah lah di atas pekerjaan ni. Amin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Walaupun ceritanya hari ini adalah satu pengalaman yang panjang daripada seorang yang bernama nurse, yang bernama Siti, tapi tetap juga datang daripada hospital. Kalau kita cerita tentang hospital ni memang tak pernah tamat lah cerita seramnya. Tapi doktor-doktor dengan nurse-nurse atau petugas hospital kebanyakannya dah macam lali. Dah macam orang kata kan, dah tak kisahlah, kau nak dengki lah. Kita orang ni tetap juga nak bertugas. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang abang nak sampaikan. Ucapan pertama selamat hari jadi abang ucapkan kepada Muhammad Sabri bin Mazlan yang jatuh pada 2 hari bulan 7, dan sebenarnya ucapan ini adalah daripada isteri tercinta. Jadi untuk abang Sabri, saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Dan ucapan hari jadi yang keduanya daripada seorang ibunda untuk anaknya, iaitu daripada Nazuha untuk anaknya yang bernama Tariq Akil, yang mana hari jadinya jatuhnya pada 13 hari bulan 7 akan datang. Abang rasa hari ni 8, 9, 10, hari ni 11 kan. 13 hari bulan nanti baru hari jadinya. Tapi abang buat ucapan ni awal-awal, moga-moga jadi kenangan. Untuk Tariq Akil, rasanya pangkat pakcik lah. Pakcik ucapkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang. Ucapan hari jadi yang ketiga, abang ucapkan kepada salah seorang penonton ahli keluarga besar JSPL, iaitu
Tuan El Nizam yang jatuhnya pada 8 hari bulan 7 dan tuannya adalah orang yang berpangkat besar dalam tentera. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan dan menyokong cerita abang sejak daripada dulu sampai sekarang, dan semoga sempena hari jadi ini saya ucapkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan hari jadi seterusnya buat seorang isteri, dia tak beritahu nama, tapi hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 7 hari tu. Dan ucapan hari jadi ini daripada suaminya yang bernama, nickname dia adalah Kanda Arjuna. Seperti yang abang tulis dekat atas untuk isterinya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan perkahwinan yang aman, bahagia hingga ke syurga. Dan ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada seorang wanita yang bernama Dayang, yang mana ucapan hari jadi ni untuk mak dan ayahnya, yang mana mak dan ayahnya hari jadinya jatuh pada hari yang sama, iaitu 22 hari bulan 5. Hoi, memang betul-betul cinta abadi sejati. Iaitu selamat hari jadi buat kedua pasangan mempelai, kedua pasangan yang berkasih sayang, iaitu Makcik Rosnah Mahmud dan juga Pakcik Kaharudin Maulud. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan rahmat dunia dan di akhirat, dan diberikan perkahwinan yang insya-Allah kekal hingga ke syurga. Woi, ini betul-betul loving couple ni. Hari jadi jatuh pada hari yang sama. Dan ini adalah pesanan hari jadi untuk anaknya yang bernama Dayang. Dan akhir sekali, ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang jatuhnya pada 8 hari bulan 7 untuk pasangan yang bercinta ni, iaitu Nurul Ain dan suami. Jadi selamat menyambut ulang tahun perkahwinan untuk kalian berdua. Semoga mendapatkan perkahwinan yang sentiasa dirahmati Allah hingga ke syurga. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang sekali lagi. Abang harap cerita kali ini memberikan pengajaran. Apa-apa cerita pun memang kita carikan pengajaran. Dan jangan terlalu takut sangat. Kalau nak cerita tentang takut, setiap kali cerita seram, sebenarnya akan berlaku sesuatu yang pelik. Termasuk hari ni. Sebenarnya waktu abang bercerita ni, kat belakang abang ada orang tau. Nampak tak? Kalau mana-mana yang boleh perasan, dia ada bayang kat belakang. Abang pun macam buat bodoh je lah. Maklumlah ceritanya dekat pukul 2 pagi kan. Jadi ini dah malam sangat ni. Jadi kita pun cerita tentang bertindih alam kan. Jadi siapa-siapa yang nampak bayangan-bayangan tu yang ada belakang abang tadi, ni je lah selawat Nabi je lah. Okey, terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.